Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang berbahagia mengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama kumpul dan berhimpun meneruskan pengajian pada malam ini yang berpadukan kepada buku yang selalu kita baca dua kali, yaitu Membela Islam dan Menjawab dan Disiplin. Kita sampai pada muka surat yang ke-19, yaitu berkenaan dengan amal ma'ruf nahi munkar yang melampau. Sampai Pak, ada orang dia kata macam mana, dia terlampau bertenaga untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Sampai kadang-kadang tenaga dia tu terlebih baru, sehingga sampai ke satu tahap dia menggunakan pendekatan mendahulukan hukum daripada menjelaskan. Ada orang bila dia nak suruh orang buat baik, atau dia nak cegah, atau dia nak sampaikan sesuatu kebenaran itu, dia lebih suka untuk mendahulukan hukum daripada menjelaskan hukum. Atau ditulis di sini disebutkan beberapa pendekatan yang mempunyai unsur hulu, melampau. Dalam amal ma'ruf nahi munkar, unsur-unsur ini saya simpulkan daripada nas-nas Islam dan pemerhatian terhadap masyarakat Islam masa kini. Sebelum kita baca lah, kita dah baca tempoh hari. Antara sikap melampau dalam menyuruh kepada yang baik, iaitu yang saya sebut tadi, mendahulukan hukum berbanding menjelaskan hukum. Melampau dalam mencegah kemungkaran itu menggunakan pendekatan keras ke atas orang yang dicegah. Contoh, dia tumbuk kawan tu dah berkhalwat, saya kata kawan tu dah buat satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Bila ada penangkapan, ada tu, dia gunakan kekerasan seperti menumbuk dan mencederakan dia. Itu tak boleh. Saya sendiri dulu ada pengalaman cegah maksiat, memang diberitahu yang itu. Tugas kita mencegah saja, bukan memukul dan mencederakan mereka. Mencegah mereka dan menasihati mereka supaya mereka tinggalkan benar amalan. Tugas pihak beruniform pula untuk tangkap mereka dan bawa mereka. Golongan yang memiliki sikap ini akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar menggunakan hukuman yang melampaui batas. Saya ambil contoh 2-3 hari baru. Kita sekarang ni musim nur, kahwin sana sini. Timbul isu bersanding ketika perkahwinan. Bersanding, laki-laki perempuan duduk atas pelami bersanding. Oleh kerana tuan-tuan, bersanding ini amalan jahiliah. Satu, memang betul, amalan jahiliah. Orang jahiliah bila menikah, dia duduk atas satu tempat yang tinggi sebagai satu pemasyuran lah, sebagai satu iklan lah kepada orang ramai tentang perkahwinan mereka. Di samping jamu makan minum, mereka buat benda. Timbul persoalan di sini, Nabi sempat ke tidak dengan zaman? Sempat. Nabi Muhammad sempat dengan zaman jahiliah.
Oleh kerana Nabi Muhammad sempat dengan zaman jahiliah ni, tidak ada sebarang nas yang melarang amalan itu. Tak ada. Kalau amalan bersanding itu amalan jahiliah yang bertentangan dengan syarak, sudah tentu akan ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya amalan bersanding ni tak boleh. Memang tak boleh. Tapi tak ada larangan. Tak ada. Mana larangan khusus amalan bersanding bagi menafikan amalan jahiliah untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam selepas itu, tak ada. Bila tak ada, dibalik pada kaedah asal, sesuatu perkara yang tidak ada larangan, maka menjadi keharusan kepada kita untuk melakukannya selagi mana tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh kerana bersanding ni ada ritual dia. Ini yang Islam tak bagi ni, kerana bertentangan dengan Islam. Ada beberapa amalan yang dibuat ketika pasangan pengantin duduk di atas pelami. Kalau kita nak kata amalan bersanding itu amalan ajaran Hindu, saya rasa tak betul lah tuan-tuan. Saya rasa kalau Ustaz lain kata amalan Hindu, saya kata tak. Sebab kalau kita semak dalam kitab Hindu, kitab Ramayana, tak dijelaskan satu pun bahawa antara agama Hindu tu iaitu bersanding di atas pelami. Tak ada. Tak ada. Itu adat Hindu. Seperti adat orang India di negara India. Ya, seperti mana ulama hadis di India, mereka tak simpan misai. Sedangkan misai sunnah simpan. Ya, sunnah simpan. Rasulullah simpan misai. Para sahabat simpan misai. Misai ni sunnah. Ya. Cuma pandai-pandai untuk merapikan misai, pandai kita lah macam mana nak buat. Takkan tu pun nak kena ajar juga. Tapi ulama hadis di India, dia tak simpan misai. Dia buang misai. Sama ada dia cukur atau dia nipiskan terus. Kenapa? Karena bagi adat orang India di negara India, mereka letak bahawa simpan misai ni sami Hindu. Maka ulama hadis, ulama-ulama muktabar di India risau, takut mereka pun termasuk dalam kumpulan yang dianggap seperti sami Hindu oleh masyarakat India. Maka mereka buang misai. Buang misai. Padahal buang misai tak disuruh pun dalam Islam. Tak ada. Simpan misai, rapikan misai, nipiskan, itu ada dalam hadis. Ya, sikit-sikit. Pasal saya lama duduk di India, Pakistan, dia tak simpan misai. Pasal nak elakkan stigma tentang orang simpan misai. Jadi kita pun nak kena faham juga dalam bab-bab macam ni. Jadi tak ada. Ini budaya dia. Oleh kerana itu Nabi kata, jangan kita menyerupai sesuatu kaum. Sesuatu kaum, jangan tiru macam dia. Dalam adat orang India yang beragama Hindu, bila dia kahwin, dia tak ada amalan bersanding, kecuali duduk di satu tempat. Ketika itu kain mereka diikat sebagai satu simbol kebahagiaan antara pasangan itu, dan dibuat ritual persembahan kepada dewa mereka melalui makanan-makanan yang mereka persembahkan. Ini bermaksud ada ritual pemujaan ketika mereka duduk di situ. Ini ada unsur dalam persandingan yang dibuat oleh masyarakat Melayu. Apa unsur pemujaan? Pereci ayam, perasa. Ini unsur pemujaan. Sebab itu kita nak kena tinggal amalan tu. Jadi kalau kita nak bersihkan persandingan itu supaya tidak ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur yang bertentangan dengan syarak, kita nak pulihkan. Nak pulihkan. Kita ni tuan-tuan, nak pulihkan benda tu. Bukan kita nak membid'ahkan, lepas tu kita nak mensyirikkan, lepas tu kita nak kufurkan orang yang melakukan amalan itu. Itu bukan pendekatan dakwah kita. Oleh sebab itu, kalau ada orang baca ayat, kalau dia baca ayat Al-Quran pun yang berkaitan dengan apa-apa yang tidak menyentuh tentang persandingan, tak ada guna juga.
Lepas tu hujahan kita nak kemukakan hujah ke, kita nak berhujah ke, biarlah hujah kita ada kaitan dengan tajuk. Kalau kita bawa ayat Quran, hadis Nabi yang tak ada kaitan dengan tajuk, dia tak memberi manfaat kepada masalah kita. Tak boleh merungkaikan dan menjawab segala masalah kita. Dia boleh meluaskan lagi masalah dan keraguan kita. Sebab tu saya dalam Facebook saya 2-3 hari lepas, ada 2-3 orang yang tak erti menggunakan nas, bukan memperalatkan nas, menggunakan nas bagi menghuraikan perbincangan topik tajuk yang kita bincangkan. Kita bincang pasal bersanding. Kita bukan bincang tajuk besar tentang menikah, bukan pasal menikah, pasal bersanding. Satu tajuk kecil daripada tajuk besar. Jadi kena faham. Kemudian kita tak bincang tentang aspek munkar secara meluas. Kita bincang tentang bersanding. Kita tak nak hukum bersanding itu amalan syirik, tak nak gitu. Kita nak kata amalan bersanding itu ada pada zaman jahiliyah, tidak ada larangan daripada Nabi. Cuma kita nak bersihkan amalan bersanding itu supaya tidak meniru atau tidak sama seperti masyarakat budaya agama lain. Itu saja. Satu, biasanya kita ni bila bersanding nombor satu sekali tabarruj. Ini memang dilarang oleh Islam. Melampau bertabarruj. Tabarruj ni apa? Perhiasan pengantin melebih-lebih orang lelaki tak ada masalah. Kalau dia pakai baju Batman pun tak apa. Ya, pasal orang lelaki badan bukan aurat. Dia nak pakai ketat macam baju Atromentaro tak apa. Cuma betul tak boleh pasal aurat, tak boleh nak. Baju tu tak apa. Tengok. Orang perempuan, dia ada batas dia. Pakaian dia, perhiasan dia, ada had dia. Kalau sekadar konsang tak apa, memang pakaian ada orang perempuan. Bila pakai tudung, konsang. Tapi ibu sampai 3 pelik juga. Betul tak? Ini satu, lebih dari 3. 2, memang 3, logik lah. Ibu 1, 3. Lebih 3. Atas kepala 1, belakang 1, bawah ni 1, 10 timbul konsang. Tersusul tak itu. Pelik tak? Luar dari adat kebiasaan uruf kita. Lepas tu dengar apa? Banyaklah benda-benda. Itu kita nak kena jaga. Nombor 1. Yang kedua, biasanya bila kita duduk bersanding ni, biasanya ada adat pemujaan seperti, memang tak ada rasak-rasak, tak ada renjih air. Ini amalan pemujaan, tak boleh, tinggalkan. Kemudian ada amalan yang Nabi larang, bagi makanan. Ini Nabi larang. Kita panggil ada bagi kacang, pakai jadak semua. Ada. Lepas tu ajak anak sekali, buka mulut. Apa nak balik? Ada pula. Balik makanan dilarang oleh Islam. Waktu persandingan ni kita buat apa? Kita baling apa? Kita baling beras. Kita lempar beras kat dia. Kalau suruh saya lempar, semangkuk tu saya balik. Mangkuk kita balik. Ambil tak lempar sangat. Tak apa? Tapi agama tak bagi. Ya, tak bagi. Ini kena jaga. Kemudian adab kita dengan pergaulan kita dengan hadirin bukan mahram. Biasanya bila orang duduk atas langit ni apa? Tetamu datang. Lepas nyeri-nyeri apa dia buat? Di sana-sana. Ini aurat kita. Adab pergaulan kita tak boleh menyentuh. Ada orang wudu batal sekian, bukan masalah wudu batal tak batal. Ada ustazah kata boleh salam dengan orang lelaki bukan mahram asalkan tak timbul syahwat. Tak timbul dia. Tamu ustazah. Lawa. Yang keni pun halus dia. Dah, hudung pun singkat dia. Dah. Dulu kambing dulu. Tala'am. Allah Esro. Ada seorang gitu. Bukan hak bocak di YouTube bukan. Hak tu telah lah. Hak seorang lagi. Ada dah seorang lagi. Risau kita. Apa murabbi adik-adik tu sayang tak? Ustazah. Na'udzubillah.
Kena umpat abang. Tak, dia kata tak apa. Tak timbul syahwat. Baik, tak timbul orang lelaki. Tua lagi niat. Tak semua lah 2-3 orang tu lah kan. Aduh, ambil hukum mana tak tahu. Itu perbahas. Kita macam ni, bila ulama bahas, tak semestinya itu rumusan kepada tajuk perbahasan. Misal contoh, ada seorang peguam yang sebahagian daripada orang kuat sistem in Islam. Dia kata aurat ni tidak wajib ditutup. Dia kata, dia ambil buku Maqasid Syari'iyah karangan Ibnu Ashur kata. Bila kita buat penyebakan, kalau kita baca pada perenggan 1 daripada 10 perenggan, itulah rumusannya. Tapi dalam bab-bab perbincangan, kita tak boleh ambil 1 perenggan daripada 10 perenggan untuk buat rumusan, tak boleh. Kena baca daripada perenggan atas sampai penutup perenggan, baru kita akan dapat rumusan daripada perbahasan tajuk itu. Perbahasan ni pandangan para ulama dimuatkan, dibahaskan, dibincangkan, akhirnya diputus, dirumus. Apa? Hak rumus tu kita tak ambil. Ya. Pada ramai tak tutup aurat. Pasal ambillah pendekatan perenggan-perenggan tadi. Baca perenggan, itu tak betul. Macam kek baru ni, cerita Nabi akhir zaman, cerita ayat Quran, sahabat-sahabat kita tulis dalam buku, pakai dupus, konon dalam buku sekian-sekian yang dicetak oleh sebuah syarikat besar cetakan di Malaysia, Eda Ajaran Qadiani, iaitu tafsiran satu ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad berkenaan dengan Khataman Nabiyyin. Khataman Nabiyyin itu bukan bermaksud Nabi penutup, maksud lain. Heboh kita. Konon ustaz tu berajaran Qadiani. Orang nak fitnah senang. Sostik ni dekat gambar, lepas tu post dalam Facebook, post dalam WhatsApp semua, fitnah ustaz. Jadi tak boleh macam tu, kena baca daripada A sampai Z tafsiran ayat tu, baru kita tahu rupanya ada perbahasan. Jadi kalau kita perak ambil gambar kat sini, habis lah. Terfitnah lah kita. Kita sebab fitnah, ustaz tu kena fitnah. Kita nak kena waspada dan hati-hati dengan media yang ada sekarang. Kami percaya buta tuli tu jangan. Lagi tak ada. Tengok, perbahasan dia panjang tentang ayat tu. Bila kita baca dari A sampai Z, baru kita ada rumusan tentang ayat. Jadi pesan dia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak kata benda tu haram, pasal kalau ada ritual-ritual, kita buat ritual. Lepas tu ada ustaz kata tak sunnah benda ni. Kalau kita tengok kepada ta'rifan hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin atau fi'lin atau taqririn. Sesuatu yang Nabi tak larang, hadis tu. Tak semesti nak kena tunggu Nabi buat baru kita nak kata sunnah, tak juga. Sesuatu yang diamalkan oleh masyarakat, Nabi tidak larang, itu juga dikatakan sebagai sunnah. Jadi kita nak kena cerdik di situ sama. Jangan main, sebab biasalah kita bila semangat ni haram dah. Haram jadah. Ini nak kena hati-hati juga. Kita tak mau macam tu. Betul Allah Ta'ala tegur ni dalam surah An-Nahl ayat 116. Ayat ni Allah Ta'ala tegur ni. Jadi orang duk kata ni halal, ni haram, ni haram, ni halal. Allah Ta'ala kata wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Quran kata, dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu, dengan kamu katakan ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap agama Allah. Sesungguhnya orang yang berdusta terhadap agama Allah ini tidak akan berjaya. Ini halal,
lihat. Suka dia kata. Lima tasifu, kata Ibnu Katsir, lima tasifu itu maknanya orang yang suka berbohong apabila berbicara tentang urusan agama. Berbohong. Macam saya terlupa ayat. Ya Ustaz tu, saya kebetulan hari tu sempat tengok TV rancangan biasalah pagi tu. Dia ada cerita tentang manyak balik. Manyak ni balik rumah. Roh manyak balik rumah. Dia baca ayat ni, saya lupa ayat tu. Allah. Tadi saya ingat lupa. Saya tak ada kan, lupa tak maaf. Maaf nanti saya. Jadi Ustaz kita baca ayat tu. Ayat tu dia kata bal ahya, dia cerita tentang orang mati ni. Orang mati dalam medan, orang mati syahid, dia kata orang ni tak mati, orang ni hidup. Jadi roh di mereka ada di mana-mana saja, dia kata. Dia kata macam tu. Allah Akbar. Saya bila dengar macam tu, ini aliran mana apa ni? Ayat ni saya tak tahu. Sebab dia baca ayat tu, dia baca ayat tu, dia baca terjemahan ayat. Ayat tu ada tafsiran dia. Bila kita semak dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tu, bila kita semak dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tu, kita dapati ayat tu tak ada kaitan dengan orang mati syahid, tak ada. Ayat tu cerita tentang sahabat Nabi yang syahid di medan Uhud. Sahabat Nabi yang mati syahid di medan Uhud, Allah Ta'ala letak mereka, roh mereka di satu tempat yang istimewa dalam syurga. Okey. Imam Katsir bahas ayat ni, dikemukakan nas, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ni maksud dia bahawa roh orang mukmin, dia tak kata roh orang mati syahid. Nabi kata roh orang mukmin. Roh orang mukmin ni Allah Ta'ala letak mereka dalam syurga. Dalam nafas yang lain, mereka itu, roh orang mukmin itu sedang berterbangan seperti burung di dalam syurga. Dalam hadis itu. Dan Allah Ta'ala akan keluarkan roh itu daripada syurga apabila waktu hari kebangkitan, yakni hari kiamat. Hari raya dia tak balik roh rumah kita. Ya. Yang dia kata raya balik, tepusan balik, ya. Hari-hari kebesaran Islam dia balik, nak sambut sekali. Maulid Nabi dia balik. La haula wala quwwata. Tak fit-lah. Belum kita nak baca ayat Quran ke apa, tengok juga, semak juga tafsir ayat tu. Bukan mana, mengikut mana. Ayat Al-Quran 153. Bukan. Surah Nisa tak sedap saya. Baqarah tu saya tahu. Surah Nisa. Al-Maidah kan Nisa. Al-An'am. Cuba tuan-tuan tengok surah Al-An'am. Ada. Satu lebih ayat. Saya percaya saya lupa tak. Siapa ada Quran tu baca. Mencari di slot akan datang saya bawa ayat. Tapi tuan-tuan boleh cari surah Nisa atau surah Al-An'am. Ayat dia satu. Kalau tak ada cari surah Al-Maidah. Tak ada juga cari surah Al-Imran. Tak ada juga. Slot akan datang kita bawa. Kita surah Al-An'am.
Sabar kita cari. Tak lupa kita dah sambung. Al-Imran 169. Al-Imran. 169. Betul. Hampir dah. 169 surah Al-Imran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yakni yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Ayat tu dia ada tafsir dia. Ayat tu cerita tentang sahabat Nabi yang syahid di medan Uhud. Balik buka tafsir Ibn Katsir, nampak perbahasan. Kemudian Imam Ibn Katsir bawa hadis-hadis yang menceritakan tentang roh. Salah satu yang saya sebut tadi, kata Nabi, roh orang mukmin itu Allah Ta'ala letakkan mereka di dalam syurga. Dalam lafaz yang lain, mereka roh orang mukmin itu sedang berterbangan di dalam syurga, seperti burung di dalam syurga. Dan mereka, roh itu akan dikeluarkan pada hari kebangkitan, yakni hari kiamat. Itu. Jadi balik-balik kita ada. Kadang juga kita ni mimpi tok balik, suami balik. Saya kalau orang tanya soalan, kita tak jawab, tak tahu. Bukan tak tahu jawapan, dia tahu tak tu. Tanyalah. Kalau kita kata tak, tapi dia kata pasal apa? Masalah tak. Sebab kadang-kadang telefon ni tuan-tuan, dia misalnya katalah mesej, short message system, SMS. Kita nak jawab panjang-panjang pun masalah juga. Kita kadang-kadang kalau orang tanya apa hukum, ya boleh, ya tak boleh, makruh, haram, itu je lah. Kalau kita nak hurai, kena jumpa baru ataupun mengaji, tanya soalan. Tak susah kita nak. Ataupun kalau kita main rajin sikit, kita tulislah tentang beberapa perkara. Okey, main rajin kan. Tak rajin, soalan. Kalau tak rajin pun orang mesej 100 kali sehari pun tak balas. Kalau tak rajin, tak balas. Kalau rajin, cepat sampai balas. Kata Haji Mali hantar, sejam lepas tu pun tak balas. Sejam, 15 minit, 30 minit pun tak balas. Tengok hantar, balas langsung, balas lagi. Kalau jumpa kedai kopi, ya Ustaz, hantar mesej pun tak balas. Tak puasa, tengok. Oh, memang ada sungguh. Allahu Akbar. Jadi jangan macam tu. Tak boleh. Jadi orang yang suka kata ni halal, ni haram, nanti dulu. Sebab kita tak mau berbohong dalam menyatakan sesuatu kebenaran berkaitan dengan agama kita. Golongan yang memiliki sikap ini akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar menggunakan hukuman yang melampaui batas. Mereka tidak memenuhi kaedah-kaedah syarak. Nampak? Suka melampaui kaedah syarak. Syarak tak. Kaedah syarak ni kalau kita nak letak hukum tentang sesuatu perkara, kemukakan nas yang berkaitan. Jadi jangan kita menelong, pergi merata, tak tahu satu perkara. Tak boleh juga. Sebaliknya, bertindak mencegah maksiat berdasarkan sebaliknya bertindak mencegah maksiat bersandarkan andaian yang dibuat. Contohnya buat khawarij yang mengkafirkan pelaku maksiat dan berperang tentang mereka. Jadi hukum secara andaian pun tak boleh juga, kerana boleh membawa kepada pertelingkahan, pergaduhan dan permusuhan. Andaian kita kata kawan tu masuk surau nak solat sunat, kita kata dia masuk nak curi duit. Kena rimbu kawan tu. Cuma kawan tu pergi ambil adik dia yang kerja di kerja kilang, 4 tahun tak pernah jumpa, 4 tahun tak balik kampung, ngaji nak negara, balik rumah, pergi ambil adik di kilang.
Kerja kilang. Pak War ni nampak, Pak War ni nampak Mak War dia ni, gewek dia ni main ada boyfriend lain. Panggil lah geng-geng rembuk atas ni, bakar baik-baik rembuk. Tak pening ke? Kita buat andaian pada hari bakar baik-baik sebab rembuk. Oh, dia ingat ke mana lelaki jantan nak apa, nak goda gewek. Berandaian pun tak boleh juga. Menghukum dengan andaian tak boleh macam tu. Saya rasa tu pun dengan saya rasa tak boleh. Tu memang rasanya. Sebab bila nak makan. Cuba kita jaga lah. Sikap tergopoh-gapak dalam menghukum sebelum mengetahui latar belakang individu tertentu adalah perbuatan yang salah. Ini masalah juga. Ini lagi berat ni. Gopoh-gapak, berucap dalam persidangan perhimpunan agama, tuduh geng-geng apa jadi baik belakang ni masalah. Jadi saya tak nak urai sangat, tapi saya pun nak beritahu juga pasal ustaz jadi-jadian ni memang ada sungguh. Ya, jadi-jadian ngaji setahun ustaz tu. Kita masalah kita ni pun. Kita tuan-tuan, masalah kita ni asyik pakai jubah. Ustaz. Senang kita. Nampak sahabat kita ni yang jubah serban ustaz selalu. Contoh atau ngaji sekolah agama, ustaz tu. Saya ingat ngaji sekolah agama. Ke tempat tu sekolah agama, jadi balik salah. Pakai agama dekat kan, balik jubah sebab semua ustaz ngaji tak habis, sekolah dengar tak habis ustaz saya, orang kampung dulu. Lepas tu kalau boleh jadi khalifah tahliah ke, lagi ustaz khalifah tahliah ke, khalifah marhaban ke, jerit-jerit sikit, ustaz selalu. Sebab tempat kita ustaz tu ada nilai. Ngarang tak ada apa, ustaz biasa. Ustaz tu merujuk kepada kepakaran seseorang dalam sesuatu ilmu. Itu ustaz. Kalau misalnya kata di Mesir, misalnya kata profesor ustaz. Tukang timbang roti canai ustaz. Timbang buat roti ustaz tu canai tak ada. Lama timbang buat roti ustaz juga. Pabrik motor ustaz juga. Ya. Dia ahli dalam bidang tu. Dia pakar ilmu dalam bidang tu ustaz. Tempat kita ustaz tu ada nilai. Nilai keagamaan tempat kita. Jadi kita tak boleh bagi sewenang-wenang pada orang yang tak selayaknya. Ya, sungguh. Jangan suka. Jangan, satu. Yang kedua, dia protes orang jadi baik. Orang jadi baik sudah lah. Dia protes apa? Saya katakan macam ni. Tuan-tuan bayang tengok lah. Satu surah saya pergi di Sungai Besi, nak cerita pasal ustaz jadi tak habis ni. Pak yang dia selebriti dia dulu. Di Sungai Besi saya pergi satu surau, daripada pengerusi sampai tu Tok Siap, semua tentera, pencen tentera. Ya, semua pencen tentera. Saya minta ustaz kata mana? Ustaz 18 orang, seorang tak ambil surau. Ya, dah sibuk main kuliah Andalus, main kuliah sana sini. Tak ada imam pencen tentera juga. Masukkan kursus kafar sikit begitu ni, baca elok sikit, teranum begitu ni, jerit bilang, mayang dia kata. Ya. Jadi itu yang kata ustaz jadi-jadian tu imam ustaz. Dia kata saya bukan ustaz, saya pencen tentera. Saya pencen kapten besar. Jadi imam 2 tahun berapa ustaz. Jadi imam tahun-tahun pergi buka dapat haji. Macam tu pergi buat. Ustaz selalu. Yang jadi macam tu pasal ustaz yang betul tak berperangan ni masalah. Takut, tak nak berjuang, selesa, seronok, syok. Itu masalah. Tak nak imarah masjid surau, tak nak terlibat dengan program agama. Kasih dia ni ke Pak Layan kot, nak ikut. Hai wayar putih pergi macam ni tuan. Cuma macam mana ustaz jadi-jadian, ustaz express tak ambil alih. Ya. Surah ni macam mana?
Ustaz di bagian lah, di bagian. Ustaz di bagian tak apa. Allah Akbar. Takut kita. Ngurusi sampai sosial. Semua pencet tentera. Satu, maksudnya Ustaz jelma ni, Ustaz jadi-jadian ni sebab Ustaz betul tak berperanan. Ustazah betul tak berperanan. Ustazah betul duk mengutuk orang. Janganlah ustazah jadi-jadian yang faham agama sikit, ceramah ke orang, bagi faham orang tentang agama. Ustazah betul berocak di perhimpunan agama UMNO, kutuk orang buat baik. Tak apa. Dia kutuk orang buat baik. La ilaha illallah. Syukurlah kita orang dah buat baik. Orang dah berubah jadi baik. Syukurlah kita. Seronoklah kita. Oh, bangganya saudara kita dah jadi baik. Tuan-tuan ingat senang ke? Tambah pula selebriti ni. Ingat senang jadi baik ni. Oh, tuan-tuan jangan sembang lah tuan-tuan. Kalau cakap kata apa yang mana sangat nak jadi baik. Oh, kita pasal kita baik tak? Dia pasal mula dengan tak baik. Dia hidup dalam keadaan gelumang dengan benda jahat, nak tinggal Allah Rabbi. Ya. Saya ingat tahun 2010 saya bawa sepasang selebriti, suami isteri. Ya, pelakon. Saya bawa tahun 2010. 2013 baru dia pakai tudung. Lama tu. 3 tahun kita abang tak dengar boleh ni haram ni apa gitu-gitu. 2013 baru dia pakai tudung. Okey lah tu. Pasal itu cerita kat kita susah lah Ustaz. Bila terlibat dengan bidang ini agak susah kita nak hindar diri dengan arak, dengan pergaulan bebas, dengan pak-pak puk, memang susah. Susah. Memang susah. Macam penyakit dadah lah juga susah nak tinggal benda. Tapi masyarakat tu stigma untuk dia apa? Sampai bila dia nak berubah? Betul tak? Jadi kita sepatutnya syukur pada Allah. Orang yang satu ketika, oh saya ambil contoh Sri Kandi kita dalam perjuangan Islam, Puan Aisyah. Penyanyi terkenal, bukan penyanyi, artis terkenal, artis antarabangsa tu. Siapa tak kenal buka YouTube. Kau terlajak umur tak pasal nanti ni, buka YouTube. Tengok gerak apa ni kehidupan ni. Allah, naik gerul kita, meremang untuk rumah. Saya hafal lagu dia. Jadi manis semua saya hafal. Ya. Saya hafal lagu-lagu yang saya minat. Bukan saya minat artis tu, bukan saya minat suara artis tu, saya minat lagu. Kalau minat suara, minat artis. Artis tu. Orang cerak kita, Ustaz suka artis, tak suka. Tak suka suara dia. Suka. Tak suka artis tu. Dia cerak kita tu. Suka lagu dia. Macam Mariah Carey lah, kita tak suka dia. Main duduk gedi-gedi kerja tempat kita tak suka, tapi lagu dia ada bagus. Salah satu lagu Hero. Sedap lagu Hero tu. Tak ingat? Tak tahu. Bukan itu. Tak Hero, Mariah Carey. Keluar selalu. Memang lagu bagi kita nak semangat. Bagus. Lagu merepek ni. Lagu merepek, tak tahu. Kat mana apa, Macam mana tu? Awak kat mana? Meluat, ingat. Saya di sini, apa cerita? Aduh. Dia tak? Budak-budak lah. Pening kita nak tayar. Sokonglah dia. Sebab tu tuan-tuan, kita sendiri pun kalau kita lalui fasa, kita sendiri pun ada orang kata macam tu kat kita, ada. Tapi kita nak kena faham. Kadang-kadang dia tak hina bentuk tubuh badan kita, tak hina. Dia tak hina kita. Yang dihina tu kebaikan yang kita pegang, kebaikan yang kita buat, kebenaran yang kita pegang. Itu dia tak suka. Kalau selebriti itu berubah jadi orang baik, pakai baju elok, segak, pakai tudung, tapi dia tak bersama dengan perjuangan kebenaran, dia duduk lalu
Ada dia nak maki? Ada dia nak kata? Tak ada. Tapi dia maki sebab kebenaran. Pasal zaman Nabi dah ada kumpulan macam ni. Zaman Nabi dah ada kumpulan macam ni. Kumpulan yang dia tak maki Nabi. Dia tak maki mata Nabi, tubuh badan Nabi. Dia tak kutuk penampilan Nabi, tak. Yang dia hina, yang dia senda, yang dia ejek, apa kebenaran yang Nabi sampaikan, apa kebaikan yang Nabi buat, itu yang dia senda. Merujuk ayat Al-An'am ayat 33. Qad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau, wahai Muhammad, berduka cita. Apa yang mereka kata? Allah Ta'ala tahu apa yang mereka kata dekat kamu, wahai Muhammad, menyebabkan kamu sedih. Allah Ta'ala tahu. Kita pun Allah Ta'ala tahu. Apa yang orang kata kat kita, ejek kita, senda kita, maki kita, Allah Ta'ala tahu. Ya. Tapi Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, maka janganlah kamu berduka cita, kerana sebenarnya mereka bukan menghina kamu, mereka bukan mendustakan kamu, mereka bukan menghina kamu, mempersendakan kamu, bukan hina badan kamu, penampilan kamu, pakaian kamu, bukan. Tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah di atas kedegilan mereka. Kerana mereka tak nak, tak suka kebenaran yang kita pegang tu, kebenaran yang kita perjuangkan itu. Itu yang dia tak suka. Itu yang dia kata, ni berubah pakai tudung, terus kendali program keagamaan. Apa salahnya? Apa salahnya? Takkan kita nak kata Farah Fauzana yang kendali program Nona tu, Farah Fauzana dengan Nialofa tu, apa nak kata apa? Perubahan apa? Takkan kita nak kata macam tu. Tak senang tu. Satu orang power pula. Kena sebut berani sikit power pula tu. Bukan senang nak pakai tudung, nak Allah susah, nak lawan. Senang. Mengadu kelima, menerbang rambut semua, dapat anugerah macam-macam. Bukan senang nak tinggal ke sebut apa ya, populariti. Bukan senang. Kita pun jadi JKK, nak tinggal jawatan JKK, bahkan mati tak tinggal. Ya, JKK. Lagi Islam orang boleh kan? Ya, posisi JKK, cakap tak lepas. Ya, bersin pun menyelih dia. Nak berhentilah bagi orang lain pula. Tak mau. Gaji kan banyak mana apa? Ya. Siap. Berapa gaji JKK? Patik, matik. Tak banyak mana apa. Rasuah je banyak. Alhamdulillah. Dia tak hina kita. Dia hina kebenaran yang kita bawa, kebenaran yang kita pegang. Macam Abi Abadi sama juga. Cuba kalau dia tinggalkan perjuangan benar, tak ada orang nak hina dia, tak ada orang nak cerca dia, tak ada orang nak kutuk dia. Kerana nanti akan keluar hati tetap bersama dengan kita. Kan? Politik dia sikit boleh. Bukan siapa nak urai ni. Ayat tajuk kita. Ya, sungguh. Golongan ini akan menghukum kafir atau sesat mana-mana individu atau kumpulan tanpa memahami masalah mereka terlebih dahulu. Ini timbul isu pula. Siapa belajar Tauhid tu, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, sesat, dia kata. Ada resolusi yang dikeluarkan oleh satu badan dalam satu perhimpunan, membabitkan beberapa lah, 2-3 orang kuih orang yang dikata orang agama ni. Kononnya kalau belajar Tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, sesat, dia kata. Subhanallah. Lebih buruk
lagi, mereka mungkin tidak begitu faham tentang hukum hakam yang disampaikan itu dengan jelas. Dia sembang bab hukum tu pun dia tak erti mana. Sebab tu kita bisa kata kan, ustaz-ustaz macam saya, tuan-tuan yang gelaran agama, ngaji agama, kita sendiri pun tak ahli dalam semua hal. Jadi kalau orang tanya berkaitan yang bukan kepakaran kita, tak tahu Allah Ta'ala, tak ada waktu lagi senang. Itulah kita. Kalau kita jawab juga, kita pun tak faham. Salah. Kita pun tak erti tadi. Meragukan orang lagi. Meragukan orang. Bisa contoh keuangan Islam. Saya tak tahu. Saya tak ahli, saya tak tahu. Tanya Allah, saya tak tahu. Allah Ta'ala. Basic saya tahu lah. Secara basic keuangan macam ni tak boleh. Harap itu kita tahu. Tapi nak pecahkan lagi huraian tarif kualifikasi itu terang. Betul tak saya tak tahu. Tapi kalau nak tanya saya tentang analisis politik semasa, saya lupa. Pasal saya memang berkhususan dalam bidang politik, tak apa. Itu boleh tanya. Pada waktu saya apa, tak ajak Abdul Rahim pergi ke politik juga. Atas berkhususan saya. Sebab solat hajat, solat istikharah, politik juga. Kalau kita ada satu surah dia kata solat istikharah, dia bagi tajuk tu kat saya, dia buat macam mana solat istikharah. Jadi saya sebulan hujung saya kata, jadi kalau tuan-tuan ragu mana parti benar tuan tak pilih, istikharah dulu. Pergi situ pula Ustaz, hamba senang. Berkhususan dalam bidang. Jadi kalau tanya bapak, kita tahu bapak ni saya. Mereka lupa bahawa tidak semua maksiat membawa kepada kekufuran. Tidak semua perbuatan dan ucapan kufur menjadikan pelakunya kafir. Tak semua benda maksiat yang dilakukan oleh beberapa orang atau benda mungkar yang dibuat oleh beberapa orang yang boleh membawa kepada kekufuran. Tak semua juga. Misalnya contoh, tak bawa kepada kekufuran. Misalnya mencuri misalnya. Dia mencuri, ya. Dia ada sabit kesalahan. Syarak dah bagi sabit kesalahan hukuman kat atas dia. Kita rimbu dia. Rimbu dia, tumbuh dia, terajar, katok dengan kayu, mampu budak tu. Macam mana? Jawablah kita. Depan Allah Rasul. Tu yang cerita budak yang curi duit aku. Yang kes masuk mahkamah. Yang siap bertiga orang cikgu surau. Rombok, ribut sampai mati pula. Akhirnya kena tahu penjara 3 tahun. Memadai kan? Kisah, balas tu kisah. Itu kisah. Bunuh, balas dia, bunuh. Kita ada undang satu orang, dia beriktikad sekian-sekian. Yang bawa iktikad itu memang melanggar syarat. Boleh bawa kepada kekufuran. Tak boleh hukum lagi. Lagi kita tak tanya dia, awak keluar al-lafaz ni pasal apa? Oh, saya tak tahu al-lafaz yang saya keluar ni boleh menyebabkan kufur. Maka tak boleh jatuhkan kufur lagi. Macam sister in Islam, betina gatai ni. Dah, ya. Diharamkan pergerakan mereka bukan kerana itu ini. Bukan kerana dilihat dari jarak jauh, kan? Telah ada perjumpaan, telah ada kajian oleh pihak berwajib. Haram pertubuhan mereka. Sepatutnya kerajaan ni, pemerintah ni kena ambil tindakan kepada sistem Islam ni. Tindakannya apa? Penangkapan dan pemulihan. Seperti mana dibuat pada Al-Arqam. Kerana pertubuhan Al-Arqam telah pun melakukan penyelewengan terhadap akidah. Jika begitu, sistem Islam juga melakukan penyelewengan yang sama terhadap akidah. Maka pemerintah sepatutnya ambil tindakan penangkapan dan pemulihan. Alasannya sistem Islam tak apa? Menggugat ketenteraman dan keselamatan negara. Pasal tokoh-tokoh sistem Islam tak berhajat untuk jadi Perdana Menteri. Manakala Abu Ya ni
bercadang, berhajat, mengimpikan dan disokong dan dikehendaki oleh pengikutnya untuk jadi ketua negara. Maka dengan sebab itu boleh apa? Mengganggu keselamatan negara. Maka dia diambil tindakan penangkapan, pengharaman dan pemulihan. Itu. Jadi sekarang ni nak jaga, sekarang ni